Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 20 Ogos, anda bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama pagi ini: Polis larang Zakir Naik sampai ceramah awam seluruh negara. PTPTN dahulukan pembayaran RM31 juta biaya kemasukan pelajar ke IPTA sesi September. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mengeluarkan waran wang pendahuluan pembiayaan WPP sebanyak RM31 juta kepada 20,716 pelajar bagi kemasukan pengajian peringkat ijazah ke Universiti Awam sesi September ini. Pengerusinya Wan Saiful Wan Jan berkata pemberian WPP itu permulaan kepada usaha PTPTN untuk memastikan tiada pelajar yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi disebabkan masalah kewangan. Syarat lain, ibu bapa pelajar mestilah penerima bantuan sara hidup rakyat BSH serta memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PTPTN. Wan Saiful berkata surat tawaran WPP yang diberikan mempunyai tempoh sah laku selama 2 bulan dan tempoh sah laku tawaran WPP kali ini adalah pada 27 Ogos hingga 27 Oktober tahun ini. Pelajar boleh menunaikan WPP berkenaan di mana-mana kaunter Bank Islam mulai 27 Ogos dengan membawa surat tawaran dan MyCard pelajar itu sendiri. Wakil tidak dibenarkan. Beliau turut mengingatkan pelajar terbabit untuk membuat permohonan pinjaman PTPTN secara online melalui portal PTPTN yang bermula 1 Ogos lalu hingga 31 Ogos bagi memastikan pinjaman dapat diproses dan diluluskan sebagaimana sepatutnya. Penceramah bebas Dr. Zakir Naik selesai memberi keterangan kali kedua kepada polis selepas hampir 10 jam menjalani proses itu di Bukit Aman. Beliau dipanggil ke Bukit Aman berhubung ceramahnya yang didakwa berbaur perkauman di Kota Baru Kelantan baru-baru ini. Sehubungan itu, beliau dilarang menyampaikan sebarang bentuk ceramah awam di seluruh negara berkuat kuasa serta-merta. Beliau meninggalkan Bukit Aman pada jam 1.30 pagi tadi dengan menaiki sebuah kenderaan Toyota Innova berwarna hitam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad, memaklumkan Zakir Naik tiba di Bukit Aman pada jam 3.15 petang. Sabtu lalu, Huzir dalam satu kenyataan berkata, rakaman percakapan terhadap Zakir Naik dibuat susulan 2 aduan yang diterima terhadap pendakwa terkenal itu. Polis membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan iaitu sengaja mengaibkan dengan niat membangkitkan pecah keamanan. Jumaat lalu, Zakir Naik memberi keterangan kali pertama kira-kira 5 jam di Bukit Aman untuk membantu siasatan berhubung perkara berkenaan. Zakir Naik dalam ceramahnya di Kota Baru pada 3 Ogos lalu dilaporkan membuat kenyataan kontroversi mengenai penganut Hindu dan kaum Cina di Malaysia. Sebarang kenyataan mengenai perkembangan mengenai pencemaran di Pasir Gudang Johor perlu dirujuk kepada kenyataan Kerajaan Negeri. Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bee Yin berkata pihaknya akan mengambil tindakan ke atas mana-mana kilang terlibat sekiranya terbukti bersalah dalam hal itu. Sidang media ya, Exco Alam Sekitar Johor telah pun buat satu sidang media di Pasir Gudang. Saya berasa bahawa surat khabar ataupun klik anda boleh dapatkan update daripada Exco Johor tentang Terbaru, 2 lagi sungai di Pasir Gudang dilaporkan tenat iaitu Sungai Kopok dan Sungai Daing di Kampung Perigi Aceh dipercayai dicemari sisa buangan toksik. Kemarin, Exco Kerajaan Tempatan Kesejahteraan Bandar dan Alam Sekitar Johor Tan Cheng Chun membuat tinjauan di lokasi terbabit dan akan mengadakan sesi dialog dengan penduduk setempat. Masalah pencemaran di Pasir Gudang sejak Mac lalu masih belum bernoktah sehingga kini. Disebutkan sebagai akibat daripada pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim ketika kemuncaknya masalah pencemaran itu telah menjejaskan sekitar 6,000 orang dan 110 sekolah ditutup. Dalam pada itu, Jabatan Alam Sekitar JAS Johor telah mengambil sampel air Sungai Kopok dan Sungai Daing untuk dianalisa selepas didakwa tercemar dengan sisa toksik oleh penduduk Kampung Perigi Aceh
Pasir Gudang. Menurut jurucakapnya, antara 10 dan 12 kampit bahan buangan di Sungai Kopok dihantar ke Jabatan Kimia bagi mengenal pasti kandungannya sama ada sisa toksik atau sebaliknya. Kita tak pastikan lagi dia sama ada kimia atau tak kimia sebab mungkin nampak macam bekas saja sebab mungkin ada pihak-pihak yang menggunakan kampit-kampit dari syarikat-syarikat berkenaan tu yang digunakan untuk tujuan melupuskan bahan-bahan lain. Itu je lah. Tapi kita akan buat siasatan dengan apa ni? Nama syarikat yang tertera dekat kampit beg tu lah. JS tidak menolak kemungkinan pencemaran Sungai Kopok dan Daing berpunca daripada bahan buangan industri memandangkan kawasan terbabit dikelilingi kilang. Beliau ditemui selepas meninjau kualiti air di Sungai Kopok. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tiram S. Gopalakrishnan dan Adun Permas Datuk Seri Cik Zakaria Muhammad Saleh. Tambah beliau, sampel air dua sungai berkenaan diambil sejak 3 hari lalu untuk analisa. Adun Tiram S. Gopalakrishnan pula mendakwa dua sungai tersebut dikesan tercemar 30 tahun lalu namun semakin kritikal sejak tahun lalu. Jadi saya dapat maklumat daripada penduduk di sini. Banyak hidupan dalam sungai ini macam ikan semua ada tenggelam, sudah mati. Jadi artinya dia mempunyai suatu chemical, tak tahulah apa chemical yang telah tercampur dengan air ini. Ini air ini melalui kepada kediaman juga. Jadi benda ini akan mengeluarkan pencemaran udara. Kita suspeklah pencemaran udara. 2 hari lalu, Buletin Utama mendedahkan penemuan terbaru 2 lagi sungai di Kampung Perigi Aceh didakwa tercemar apabila airnya bertukar menjadi hitam dan berbau busuk. Kerajaan menjangkakan menjelang tahun 2022, Johor tidak akan lagi membeli air terawat dari Singapura. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata ia merupakan antara usaha bagi memastikan pergantungan sifar di antara Johor dan Singapura dalam isu air terawat. Menurut Dr. Xavier, tumpuan kini adalah memastikan bekalan air terawat mencukupi di Johor. Ia dilakukan dengan membina beberapa loji baru dengan kapasiti keseluruhan sebanyak 260 juta liter sehari. Ini saya ingat kita sudah ada satu fahaman bahawa tahun 2022 kita akan siap sedia dengan kapasiti ini. Kita masih kekal dengan dia akan beli air dari kita sebab sudah ada satu janjian untuk beli air sampai 3 sen tu sudah diteruskan, tetapi untuk beli balik dari Singapura itu ialah gantung kepada kita. So kita kalau kita cukup air di dalam negeri Johor, kita tak payah beli dari mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan hormat oleh Menteri Besar Johor, Datuk Dr. Sahrudin Jamal di Putrajaya semalam. Pertemuan berlangsung selama lebih 1 jam ini turut mencapai kata sepakat dalam beberapa isu berkaitan tanah dan perhutanan. Antaranya mengenai langkah menangani pencemaran sungai di Johor Bahru dan Pasir Gudang melalui pengurusan air sisa kumbahan yang lebih berkesan serta pengurusan hutan yang mampan, terutamanya melibatkan aspek pemeliharaan hutan simpan kekal sebagai khazanah negara. Kita telah pun ada SOP untuk banjir. Pengasas Gamuda Berhad Kun Yew Yin hadir di Balai Polis Jelapang Perak semalam bagi memberi keterangan berhubung kenyataan di blognya yang didakwa menghina Angkatan Tentera Malaysia ATM. Beliau hadir bersama seorang wanita dan berada di Balai Polis itu selama kira-kira lebih 2 jam. Yew Yin ketika ditemui media enggan memberi sebarang kenyataan. Sebelum ini, Yew Yin dalam laman blognya menulis anggota tentera hanya makan dan tidur. Beliau kemudian meminta maaf sambil menarik balik kenyataan berkenaan. Peguam Yew Yin, Leong Cheok Keng yang turut bersama beliau ketika itu berkata anak guamnya itu tidak akan dipanggil untuk memberi keterangan kepada polis lagi. Kerajaan Singapura menzahirkan penghargaan kepada Malaysia dan semua agensi Malaysia yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat sejak 11 hari lalu mencari 2 warga Singapura yang hilang ketika berkayak di Mersing. Menurut Kementerian Luar Singapura dalam kenyataannya semalam, ia adalah operasi intensif yang menyaksikan aset dan tenaga kerja dikerah dalam keadaan mencabar meliputi kawasan perairan yang luas di negeri Johor, Pahang dan Terengganu. Operasi SAR menjejaki seorang lagi lelaki warga Singapura yang masih hilang sejak 8 Ogos lepas ketika menyertai ekspedisi berkayak di perairan Mersing ditamatkan kemarin selepas penyelamat gagal menemui petunjuk baru.
Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Aminuddin Abdul Rashid berkata, pencarian itu akan diaktifkan semula jika ada petunjuk baru. Puah Giok Tin 57 dan Tan Eng Sun 62 dilaporkan hilang pada kira-kira 5.40 petang selepas terpisah dengan 13 lagi rakan mereka berikutan laut bergelora dan angin kuat ketika berkayak di perairan Mersing. Mayat Puah ditemukan terapung di kedudukan 5 Batu Nautika Timur Kuala Kemaman, Terengganu pada 12.50 tengah hari 14 Ogos, manakala Tan masih hilang. Kementerian Luar Singapura juga menzahirkan simpati kepada keluarga kedua-dua warga Singapura itu. Anda sekali lagi diingatkan bahawa peralihan rintis siaran TV analog ke TV digital sedang berlangsung ketika ini. Selepas Pulau Langkawi semalam, giliran penduduk di wilayah tengah dan selatan menerima siaran TV digital sepenuhnya. Manakala peringkat seterusnya adalah pada 2 September depan, membabitkan kawasan di utara Semenanjung. 17 September pula meliputi kawasan di timur Semenanjung. Bagi Sabah dan Sarawak, tarikh peralihan pada 30 September. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio ketika mengumumkan perkara itu pada 6 Ogos lalu berkata, peralihan ini akan menumpukan kepada usaha penyediaan perkhidmatan yang berteraskan penyelesaian masalah. Susulan perkembangan itu, siaran TV analog dari Media Prima Berhad MPB dan Radio Television Malaysia RTM di Pulau Langkawi telah ditamatkan sepenuhnya pada 28 Julai lalu. Penduduk Langkawi kini menikmati perkhidmatan siaran TV digital My Freeview, sekaligus menjadikan Pulau Langkawi daerah pertama beralih kepada penyiaran TV digital sepenuhnya di Malaysia. Ekonomi Malaysia akan terus menerima keyakinan pelabur susulan amalan terbaiknya dalam mengendalikan sebarang aktiviti pelaburan asing. Justru Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof mengingatkan rakyat agar sentiasa menyebarkan kisah-kisah yang lebih positif bagi memastikan keyakinan pelabur berterusan. Expert mengatakan tidak menjadi masalah kalau kita mengadakan contohnya PDF, Permanent Disposal Facility, ya, dan juga mengawal, dan kita pun telah menambah baik untuk menjawab soalan daripada kumpulan yang tidak mahu meneruskan. Kita pun telah membawa satu kaedah dalam syarat pengeluaran lesen itu sendiri. Beliau mengulas isu keselamatan loji Liners Malaysia Sdn Bhd di Gebeng, Kuantan yang belum lagi mengemukakan permohonan lesen di lokasi khususnya bagi kemudahan pembuangan tetap untuk sisa pembersihan Water Leach Purification WLP. Tambahnya, hasil pemeriksaan pakar turut menunjukkan kilang Liners tidak mendatangkan bahaya. Menurut beliau, kerajaan akan mendidik pihak penentang projek itu agar memberitahu rakyat naratif yang tepat mengenai laporan yang telah diterima. Mana-mana pihak boleh membaca kandungan laporan berkenaan kerana ianya terbuka kepada awam jika masih sangsi. Baik, masih mengenai kilang Liners Malaysia Sdn Bhd, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, ramai pakar dalam bidang tenaga atom mengesahkan operasi kilang memproses nadir bumi itu sebagai selamat. Menurut Datuk Seri Wan Rosdi, terdapat banyak kajian telah dilakukan termasuk sebelum kilang itu dibenarkan beroperasi di Gebeng, Kuantan. Kajian berkenaan antaranya pada 2011 oleh panel pakar bebas antarabangsa oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA diketuai Dr. Tero Varjoranta. Pada tahun sama, pengarah IAEA Yukiya Amano turut berkunjung ke negara ini dan mengesahkan operasi Liners selamat serta tidak memberi kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Tambah Datuk Seri Wan Rosdi, jawatan kuasa penilaian operasi Liners pada Disember tahun lalu juga mendapati tiada sebarang petunjuk bahawa peningkatan konsentrasi logam berat dalam air bawah tanah adalah disebabkan operasi kilang Liners. Katanya pada 31 Mac lalu, Pengurus Besar Pematuhan Keselamatan dan Pengawalan Radiasi Liners, Profesor Ismail Bahari juga telah mengesahkan sisa radioaktif yang dihasilkan Liners adalah sangat rendah. Menurut Datuk Seri Wan Rosdi, Liners bukanlah satu-satunya yang menghasilkan sisa itu kerana industri gas dan minyak serta pelombongan timah juga mengeluarkan sisa radioaktif.
Minggu Usahawan Nasional MUN 2019 mengunjurkan jualan RM20 juta dengan perolehan tertinggi berasaskan produk makanan termasuk jualan tunai sehingga RM500,000 dalam tempoh 4 hari program Satu Daerah, Satu Industri SDSI Nasional. Timing from the local institution untuk membantu pembangunan PKS usahawan, maka ia akan memberi tarikan kepada pelabur asing untuk datang ke sini. MED memilih tema usahawan wira ekonomi kerana kerajaan percaya dengan keupayaan yang boleh capaian usahawan Malaysia untuk meneroki bidang usaha secara maksimum. Beliau bercakap pada sidang media MUN 2019 di Ibu Negara. MUN 2019 bertemakan usahawan wira ekonomi dijangka menarik lebih 50,000 pengunjung dengan 3,000 usahawan pelbagai sektor. Penganjuran sulung ini turut membawa segmen wanita, industri halal serta industri kreatif dan digital, Yayasan KRU, bazar jualan harga patut oleh koperasi serta bazar selebriti Prima Valley dan acara larian Rakyat Run. Acara berlangsung mulai 29 Ogos hingga 1 September depan di Tapak Expo Pertanian Malaysia, Maeb, Serdang, Selangor. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal mahu bulan kemerdekaan diisi dengan pelbagai aktiviti yang mampu meningkatkan semangat patriotisme dan bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang. Mereka menyadari hakikat dalam kemerdekaan ini bukan hanya dengan dandangan lagunya, dengan mengibarkan benderanya, tapi kita membuat sesuatu ke arah penyediaan, pengisian bagaimana pengertian merdeka. Datuk Seri Muhammad Shafie hadir pada sambutan Hari Kemerdekaan anjuran Hotel Sutra Harbour di Kota Kinabalu semalam. Menurut Datuk Seri Muhammad Shafie, bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan, pelbagai acara dan aktiviti telah dirancang dan akan dianjurkan di seluruh daerah di Sabah. Tambah Datuk Seri Muhammad Shafie, Sabah berharap ada sesuatu yang positif mengenai Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63 semasa sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh selepas truk bahan api meletup selepas hilang kawalan dan merempuh 3 kereta di barat Uganda. Setakat ini 9 mayat telah dibawa keluar dari lokasi kejadian dan dibawa ke pusat kesihatan berdekatan bagi proses berdasiasat dan pengecaman mayat. Mayat lain dijumpai terperangkap di bawah truk berkenaan dan ketika kejadian, truk itu dilaporkan sedang dalam perjalanan dari Kenya ke Republik Demokratik Kongo dan terbabit dalam kemalangan ketika di daerah Rubirizi. Lebih daripada 30 kedai dan 2 teksi bampiran turut musnah dijilat api. Seorang maut selepas beberapa berilan udara menyasarkan kawasan berdekatan konvoi Turki yang terkandas di lebuh raya barat Laut Syria. Menurut Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria, beberapa pejuang yang mengiringi konvoi terbabit turut cedera. Konvoi berkenaan terkandas selepas merentasi sempadan dalam perjalanan menuju ke wilayah Idlib. Media tempatan melaporkan konvoi itu memasuki Syria semalam untuk membantu mengawal pemberontakan yang tercetus di Bandar Han Sheikhun. Kementerian Pertahanan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan udara ke atas konvoi berkenaan. Kerajaan Turki menyingkirkan 3 datuk bandar yang didakwa mempunyai kaitan dengan militan Kurdis. Datuk Bandar Wilayah Diyarbakir, Mardin dan Van di timur Turki kesemuanya anggota Parti Demokrat Rakyat Pro-Kurdish HDP yang dipilih pada Mac lalu digantung tugas. Ketiga-tiganya disingkirkan atas alasan mempunyai hubungan dengan Parti Pekerja Kurdistan PKK yang diharamkan. Mereka disyaki anggota militan PKK dan dituduh menyebarkan propaganda selain menghadiri upacara pengebumian dan melawat kubur pengganas dan menawarkan pekerjaan kepada saudara mara militan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, tugas Datuk Bandar akan diambil alih oleh Gubernur wilayah masing-masing yang dilantik oleh Kerajaan Pusat. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari.
Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali, kita ke laporan sukan. Hasrat skuad bola sepak bawah 18 tahun negara untuk mempertahankan kejuaraan AFF bawah 18 tidak kesampaian. Ia selepas tumpas 0-1 di tangan Australia dalam aksi final di Stadium Tong Nhat, Vietnam semalam. Skuad negara dilihat banyak bertahan sepanjang babak pertama, menyaksikan tidak banyak percubaan berbahaya dapat dilakukan ke kubu Australia. Namun skuad kendalian Brad Maloney ini tampil lebih baik pada babak kedua dengan percubaan Firdaus Khairunissam pada minit ke-59 yang sempat juga menggegar palang Australia. 6 minit selepas itu, skuad negara terus memberi tekanan terhadap kubu Australia dan kali ini menerusi percubaan Lukman Hakim Samsudin namun berjaya ditepis penjaga gol Kai James Calderbank Park. Maloney menukar penjaga gol dengan memasukkan Firdaus Irman Muhammad Fadil pada minit ke-76 selepas Sheikh Izhar Nazrul Sheikh Azman mengalami kecederaan. Namun belum sempat Firdaus menyesuaikan diri, dia gagal menepis sepakan Lachlan Ricky Brook pada minit ke-79 untuk Australia mendahului 1-0. Skuad negara cuba bangkit dengan beberapa percubaan namun kedudukan 1-0 memihak Australia kekal hingga whistle penamat. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman gembira dengan pencapaian cemerlang yang dilakar skuad rugby bawah 18 tahun negara apabila berjaya mempertahankan kejuaraan di kejohanan rugby 7-11 Asia pada Ahad lalu. Menyambut ketibaan skuad negara di KLIA 2 semalam, beliau mahu aksi konsisten itu diteruskan pemain sehingga ke peringkat senior untuk mencipta kejayaan yang lebih besar selepas ini. Ketibaan skuad negara disambut Syed Saddiq dan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syapawi Ismail serta Presiden Kesatuan Rugby Malaysia Datuk Syahrul Zaman Yahya semalam. Skuad negara berjaya menewaskan tuan rumah China 14-10 pada aksi final di Kunming, China Ahad lalu, sekaligus berjaya mempertahankan gelaran yang dimenangi pada tahun lalu. Menurut Ketua Jurulatih Wan Nur Syahmi Wan Daud, komitmen tinggi dan kerjasama yang ditunjukkan oleh pemain antara kunci kejayaan mereka mempertahankan kejuaraan. Apabila mereka dapat mempertahankan trofi, dia jelas menunjukkan bahawa bakat anak muda dalam bidang rugby ini sangat baik dan saya berharap bahawa prestasi ini dapat diteruskan juga. Pada masa yang sama, pemekasaan bagi National Rugby Development Program perlu diteruskan dan bawah pimpinan yang baru saya agak yakin mereka dapat lakukan perkara yang sama. Sementara itu, Kapten Pasukan Muhammad Faik Aslah Muhammad Satar mengakui saingan kali ini agak sukar dan dia gembira komitmen latihan gandingan 9 pemain baru dan 3 pemain lama skuad ini berjaya membuahkan hasil. Tapi yang kali ini lagi besar saingan dia sebab semua hantar tim-tim yang power yang dah collect satu negara, terutamanya China lah. China memberi saingan yang kuat kepada kita dan alhamdulillah kita dapat berjaya lah, menangi kejohanan dan dapat pertahankan kejuaraan untuk kali kedua. Terima kasih. Perkembangan kejohanan badminton dunia BWF 2019 di Basel, Switzerland. Pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia membuka tirai kejohanan dengan langkah kanan apabila berjaya melepasi pusingan pertama. Turut mara ke pusingan kedua beregu lelaki Ong Yu Sin, Teo Yi dan pemain profesional Liu Darren. Li Zijia terus menentang pemain Brazil Igor Coelho. Pemain di ranking ke-14 dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan Coelho 21-17, 21-15 dalam tempoh 36 minit. Zijia akan bertemu pemain China Lu Guangzhou pada pusingan kedua hari ini. Sementara itu, beregu lelaki negara Ong Yu Sin, Teo Yi bertemu beregu Jerman Jan Geis dan Jan Colin Volker. Hanya 31 minit diperlukan mereka untuk menewaskan lawan 21-12, 21-19. Turut ke pusingan kedua pemain profesional Liu Darren. Darren berjaya menyingkirkan pemain Thailand Kosit Pep Pradap 21-19, 21-13. Hari ini 5 wakil negara akan beraksi di pusingan kedua. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan terkini. Saya Ajin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.